Okey. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insya-Allah untuk hari ni pagi ni kita akan ada tajuk baru iaitu az-zuhdu fid dunya. Okey jadi hadis ni kita ada 22 hadis ya. Untuk pengetahuan yang baru kita ada 22 hadis yang kita kena habiskan. Jadi ustaz tak adalah nak nak menyusahkan antum. So sebab faraid tu dia sekejap je. Dia satu bulan pun dah boleh habis. Sebenarnya kalau ikutkan lah. Sebulan dah boleh habis. Kalau ustaz ngajar lambat-lambat pun paling lambat pun ustaz akan ajar dalam 2 bulan ke 2 bulan setengah macam tu. Lepas tu ulang 2-3 kali kan. Biasanya faraid tu dapat 4 kali. Ulang. Tapi atas asas hadis ni kita kena tumpukan juga. Pasal dia senang sebenarnya, tapi pasal kita tak membaca kan, kita banyak tak komitmen tanggungjawab dan mungkin kadang-kadang jadual kita tu tak terjaga. Jadi kita hadis ni banyak orang tinggalkan. So saya bajet lah tahun ni kalau ikutkan apa yang saya faham daripada prestasi antum ni, insya-Allah hadis ni semua orang boleh dapat mumtaz lah, insya-Allah. Saya target lah paling kurang pun akan dapat Jack Jidan. Jack Jidan tu pun kurang lah. Kalau 9 orang tu dalam bajet saya dalam 5 orang tu boleh dapat lah mumtaz. Tapi siapa dia tu yang saya bajet tu, yang tu biar Allah dan Rasul lebih tahulah. Itu saya cuma nak maklumkan apa yang saya target. Jadi atas antum tu, kat antum kena letak lah. Antum nak letak nak diri antum tu dekat mana kan. Sebab itu nama pun target. So antum kena buat bersungguh-sungguh lah. Baik. Jadi dia sebut az-zuhdu fid dunya. An Abdullah bin Umar, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini anak Saidina Umar. Qala, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tengok muka surat 48. Telah mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibaihi. Apa maksud man kibai? Sabrina, apa maksud man kibai? Seorang saya cakap tak best juga kan. Apa maksud man kibai? Di bahu. Bahu, 2 bahu. Kan? Telah mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bahuku. Maksud Nabi pegang. Nabi pegang. Faqala, Nabi kata pada Sayyidina Umar, kun fid dunya. Jadilah kamu di dunia. Ka'annaka gharibun, seolah-olah engkau gharibun. Apa maksud gharibun? Pengembara. Gharibun dengan maksud orang asing. Gharibun dengan maksud orang asing. Au abiru sabilin, ataupun pengembara. Abiru sabil, pengembara. Nabi kata, jadilah kamu wahai Sayyidina Abdullah bin Umar seolah-olah kamu ni orang asing ataupun musafir. Orang yang lalu lalang. Kan? Abirin sabil ni dalam Quran sebut orang yang lalu lalang. Tapi terjemah yang baik kat sini dalam hadis ni, siakul kalam dia ialah orang yang orang yang dalam perjalanan ataupun musafir lah, mudah cerita kan, mudah faham. Wa kana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar yuqalu, mengatakan kepada Nabi, iza amsaita fala tantaziri sobah. Apabila engkau sekarang ni ada pada waktu siang, pada waktu petang, fala tantaziri, maka janganlah kamu tunggu. Fala tantazir, maka janganlah kamu tunggu as-sabaha, akan waktu siang. Apabila kamu ada pada waktu petang, janganlah kamu tunggu waktu siang. Wa idza asbahta, apabila kamu ada pada waktu siang, fala tantaziru masa, maka janganlah kamu tunggu waktu petang ataupun malam. Wa khuz dan ambillah. Ambil apa? Min sihhatika, daripada waktu sihat engkau. Lima rodrika,
bagi waktu sakit engkau. Wa min hayatika, dan dan peluang hidup engkau, limautika, sebelum datangnya kematian engkau. Dan ambillah peluang ketika sihat engkau sebelum waktu sakit engkau. Dan daripada peluang daripada waktu hidup engkau, daripada waktu mati engkau. Itu Nabi bagi nasihat kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar, yang benda tu patutnya kita juga ambil. Allahu'alam. Hari ni pagi ni 5.15 pagi tadi lebih kurang, almarhum Siti Sarah Raisuddin meninggal kan. InsyaAllah beliau dalam golongan yang Allah janjikan terlepas daripada azab kubur, sebab mati sebab wabak kan, ataupun mati sebab melahirkan anak dan sebagainya, insya-Allah. Jadi itulah itu janji Nabi, insya-Allah. Jadi kita atas kita ni yang hidup ni, hari ni bagus sangatlah hadis ni, kita belajar tentang hadis ni. Allah takdirkan kita hari ni muhasabah. Baru Siti Sarah berapa bulan baru berapa hari je masuk ke dalam hospital. Allah dah tarik jumpa dia. Allah dah panggil dia balik. So kita yang hidup ni macam mana? Kita yang hidup ni nak buang masa. Kita yang hidup ni nak buang peluang yang Allah berikan pada kita. Sebab tu pegang diri. Masing-masing semua pegang. Pegang bahu. Pegang, ambil tangan kanan, letak dekat dada. Letak kat dada. Cakap Alhamdulillah. Tutup mata semua. Cakap kat diri sendiri. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Terima kasih ya Allah atas kehidupan yang kau beri lagi pada aku sehingga sangat ini dan waktu ini. Alhamdulillah. Ya Allah, kalau kau tak bagi aku kehidupan pada hari ini, nescaya celaka aku. Ya Allah, banyak lagi peluang yang kau berikan pada aku ini supaya aku jadi lebih baik daripada semalam. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah kerana beri peluang ini. Okey, dapat syukur hari-hari. Pasal apa? Allah beri kita kehidupan. Supaya kita hikmahnya li sayrurah tu. Lam tu lam li sayrurah. Supaya kita hikmahnya Hikmahnya kita dapat memperbaiki diri kita daripada lebih baik daripada semalam. Okey. Itu kita kena kita kena bersyukur sangat-sangat. Okey, cukup sampai situ. Rawahul Bukhari. Okey. Jadi kita tengok kat situ hati ma'anil mufradat lil kalimatil atiyah. Anda tak bercadang lah nak mensyarahkan panjang-panjang. Biasanya bacaan kedua ni anda akan panjangkan, insya-Allah. Okey, baik. Jadi disebut mankibai ai mujtami'un ra'sun al-adudi wal katifai. Pengkumpulan di antara kepala, al-adudi wal katifai, dan anggota al-adid and adid, lintang. Ra'sul al-adid wal katifai, dan ketiak, katif. Al-katif dengan masuk ketiak. Itu maksudnya bahu lah. Maksudnya bahu. Khuz. Okey, dia berkata khuz min. Apa maksud khuz min? Min zamanin. Daripada masa. Nabi Muhammad kata apa? Ambillah masa, ambillah peluang. Nabi kata macam tu. Limautika. Nasibun mautin. Bahagian kematian. Kita ada dua, ingat kita ada dua nasib. Kita ada dua bahagian. Bahagian hidup dan bahagian mati. Bahagian hidup yang kita nampak macam hidup ni sebenarnya bukannya hidup pun. Bukannya hidup pun. Ini hanya ini hanya salah satu saja daripada kehidupan. Tapi kehidupan kita yang sebenar, kehidupan kita ini bermulanya, sebenar-benarnya kehidupan ini bermula selepas kita masuk ataupun kembali ke alam barzah. Itu sebenarnya kehidupan. Itu sebenarnya bila kita masuk ke alam barzah, itulah mulanya kehidupan. Sebab apa? Alam rahim. Kita dah lalu dah alam rahim. Lepas tu kita dah lalu dah sekarang ni kita sedang lalu alam syahadah.
ada lagi 3 alam yang lain. Alam barzah, alam alam mahsyar, alam akhirah. Alam namanya alam barzah, alam mahsyar, atau alam akhirah. 3 alam ni kita tak lepas lagi. Kena ingat. 3 alam ni kita tak lepas lagi. Sedangkan 3 ni lah sebenarnya yang menunjukkan pada apa? Kekalnya kehidupan kita. 3 ni lah kehidupan kita yang sebenarnya. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis banyak menceritakan tentang alam barzah ni. Pasal apa? Saya pun ada ni lah, ada azam lah nak beli malam pertama di alam barzah kan. Siapa hadir buku tu harga mahal jugalah, dekat 100 lebih juga. Saya pun tengah simpan duit nak beli buku tu, nak memahamkan diri saya tentang alam barzah itu. Jadi antum kalau ada duit pergi tengoklah kat Shopee tu kan. Beli. Kalau ada duit lebih bagi kat Ana. Wah, poyo. Okey. Tu ada alam barzah tu, ada imam dah tulis tentang alam barzah. Sebab tu kalau kita tengok ulama-ulama kan, ulama-ulama ni diraikan bila? Kematian dia diraikan. Dia tak diraikan waktu macam kita meraikan hari lahir. Dia diraikan hari kematian. Kan? Sebab tu ada namanya kalau kita tengok dekat haul. Kan? Haul Syekh sekian. Haul Syekh Idris Al-Marbawi kan. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya tentang meraikan kematian orang yang meninggal tu pasal apa? Kita nak ambil apa yang dia buat sepanjang hidup dia, supaya kita je hidup ni buat apa? Ambil iktibar. Ulama dulu sangat jaga masa sampai boleh buat macam ni. Kita ada masa yang sama 24 jam. Apa yang kita buat dengan kehidupan kita? Itu contoh jawapan kita kena berfikir. Kan? Apa amalan-amalan dia ketika hidup? Apa dengan siapa dia guru-guru dia, dengan siapa dia belajar? Itu. Benda-benda tu yang kita nak tahu ataupun kita nak raikan. Kita raih tu bukan semata-mata bukan sebab kita nak raih sebab dia mati, tak. Kita nak faham siapakah susuk tubuh yang kita sedang raikan tu. Supaya macam Nabi kan, kita raikan dua-dua. Maulid pun kita raikan, dan bahkan kewafatan baginda pun kita raikan. Tapi kita tak meraikan kewafatan baginda, tak. Beza sikit. Kita meraikan Nabi ni meraikan maulid dia. Pasal apa? Nabi ni kelahiran dia tu membawa berkat. Kan? Bila kematian dia apa yang berlaku? Hilanglah salah satu keberkatan yang ada dalam kehidupan kita. So nak dapat berkat daripada Nabi macam mana? Selawat lah. Tak dapat keberkatan ketika hidupnya, tak dapat. Kita tak lalu zaman dia. So apa yang boleh kita buat? Kita dapat keberkatan Nabi tu dengan selawat. Sebab tu Nabi ni beza sikit daripada ulama. Ulama mati, kita raikan dia punya adapun Nabi meninggal, kita tak raikan kematian dia, tapi kita raikan kelahiran dia. Pasal apa? Pasal keberkatan yang dia bawa. Itu sikitlah Itu saya nak sebut berkaitan dengan berkaitan dengan maut. Limautika nasibun mautin. Okey. Bayin muradun bin kalimati gharibun. Terangkan apakah yang dimaksudkan dengan gharibun, orang asing kat sini. Fi qauli kun fi dunya ka'annaka gharibun. Dia kata macam tu kan. Man yuqaddamu baladan. Siapa yang melalui, yuqaddamun, melalui baladan, satu negeri, la maskina lahu, dia tak ada rumah pun. Fiha padanya, negeri tersebut. Nya tu kembali pada baladan. Tu kembali kepada baladan. Kembali pada baladan. Yu'awi ilaihi, supaya dia boleh menetap kepadanya. Supaya dia boleh menetap kepadanya. Walaisa ma'ahu ahlahu, dan dia juga tak ada ahli keluarga. Itu maksud gharibun, orang asing. Kan? Orang asing. Itu masuk gharibun. Macam kalau Malaysia ni sebut ni lah kajang pak malau, kajang berlipat tu lah. Lebih kurang lah. Nak ceritanya itu. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya kita ni kena jadikan diri kita tu
Kena letak dalam perasaan kita tu, kita kena jadi orang asing. Sebab tu kan kalau kita tengok kan, ulama-ulama banyaklah sebut ni kan. Kalau kita lebih baik kita merantau daripada kita duduk satu tempat tu terlalu lama. Kan? 5-6 tahun tu cukup lah. 5-6 tahun tu cukup. Apa azamnya kalau tak ada hal, cukup 10 tahun lah, pindahlah sekolah lain lah pula lah kan. Pindah pula sekolah lain pasal apa? Pasal itu sunnatullahnya Nabi, yang Nabi ajar pada kita. Nabi pun 10 tahun. Sahabat-sahabat pun paling lama kat satu tempat pun 10 tahun. Gitulah. Dia tak terlampau lama. Dia tak 10 tahun tu pun dah kira lama. Okey, tu contoh. Nak ceritanya tentang gharibun. Supaya apa? Supaya kita ni tak terlampau selesa dengan satu tempat tu. Supaya kita ni apa? Kita ni ada namanya penyerahan kita pada diri kita pada Allah Taala. Itu je maksud dia ni. Sebab nantilah kita syarah pada masa yang akan datang insya-Allah. Okey. Jadi maksud au fi qaul apakah jadi maksudkan au fi qauli sallallahu alaihi wasallam pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam au abirin sabilin. Apa maksud au dekat sini? Apa maksud au dekat sini? Au tu kita kalau terjemah Melayunya atau lah kan. Tapi apakah jenis maksud au kat sini? Au bermakna bal. Au dekat sini bermakna bal dengan maksud bahkan. Sepatutnya saya terjemah ni kat sini kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Sepatutnya saya terjemah, jadilah kamu wahai Sayyidina Umar, wahai Abdullah bin Umar, fid dunya di dunia ini, ka'annaka seolah-olah engkau tu gharibun orang asing, au bahkan abirin sabilin hanya lalulah lalang. Terjemahnya sepatutnya macam itu. Itu lebih tajam lah. Au abirin sabilin kat situ dengan maksud bahkan bukan sekat orang asing je, bahkan hanya lalulah lalang. Ni Nabi ajar kita. So terjemahan tu lebih tajam. Fahamlah kita. Nabi nak kata wahai umat manusia, wahai Ikram, seolah-olah Nabi nak cakap kita, wahai Ikram, jadilah kamu dekat dunia ini seolah-olah engkau ini orang asing. Bahkan bukan orang asing saja, hanya lalu lalang saja dekat bumi ini. Seolah-olah Nabi nak cakap macam tu. Faham tak Ikram? Faham tak Ghazali? Tu contoh. Itu kita nak letak dalam diri kita. Baca hadis macam tu lah. Baca hadis kita nak amal. Bukan semata-mata baca. Lepas tu nak gaduh-gaduh. Gaduh pasal apa? Pasal hadis ni do'if ke, hadis ni palsu ke. Baguslah cerita pasal palsu dengan do'if, palsu dengan do'if tu. Tapi kalau hadis tu do'if, janganlah kita tolak. Hadis tu do'if, jangan kita tolak. Ada namanya fadail amal. Kita memanglah kita disuruh ambil yang sahih dengan hasan. Tapi jangan tolak hadis yang namanya do'if. Nama pun do'if, lemah. Lemah tu pula ada pelbagai sebab. Jangan kita tolak. Jangan kita tolak hadis yang do'if. Kalau dia palsu kenalah tolak. Kalau dia palsu kenalah tolak. Pasal apa? Dia menyalahi apa yang Nabi sebut. Okey, cukup. Lepas tu au tajawuzin ataupun tajawuzin, melampaui, antakuna litahkiri, supaya sebagai satu pilihan, wal ibahatin ataupun harus. Boleh juga terjemahan yang kedua, terjemahan ni harus, ataupun mengharuskan diri engkau itu sebagai seorang yang lalulah lalang. Itu maksudnya. Atau kau pilihlah sama ada terjemah lain boleh sebut gharibun, hendaklah kau jadi orang asing ataupun kau jadi orang yang lalulah lalang. Tu pun terjemah yang biasalah, yang macam saya cakap awal-awal tadi tu. Tapi terjemah yang bagi saya tajam, terjemahan yang kedua bahkan. Itu dengan maksud bahkan. Terjemahan yang pertama tadi saya terjemah tadi takhyirun, pilihan. Ataupun kita dengan maksud pilihan. Atau tu pilihan lah. Kau nak pilih jadi gharib ke ataupun kau nak pilih jadi abir. Okay, tu
contoh. Okey. Seterusnya, hati murad datangkan maksud fi qauli sallallahu alaihi wasallam pada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam abirin sabilin, orang yang lalu lalang, fil hadisin, dalam hadis. Apa maksud dia? May yaksuda baladan ba'ida. Siapa yang maksud dia, tujuan dia tu apa? Baladan ba'idan, untuk sampai kepada negeri yang jauh. Wa bainahu wa bainaha, di antara negeri jauh dengan negeri yang dia ada sekarang ni, masafatun, satu jarak, ba'idatun, yang jauh. Walam yasluhu ba'da. Dan tak adalah walam yasilu ba'da. Dan tiadalah boleh sampai negeri yang jauh tadi tu melainkan lepas negeri yang ini. Dalam ulama syarah tu, masya-Allah tabarakallah. Itulah masuk orang yang lalulah lalang. So kita kena fahamlah perjalanan kita ni jauh lagi. Allahu akbar. Perjalanan kita tu jauh lagi. So kita janganlah terpesona dengan dunia ni, ambil dunia tu sebagai apa? Sebagai tempat tanaman kita dekat tanaman kita, sebagai tempat kita ni apa? Melabur. Melabur kan, supaya apa? Dekat barzah nanti kita dah boleh menuai pula. Dekat akhirat nanti kita dah boleh menuai pula. Benda ni boleh cakap lah Sebab tu kita kena ada guru yang mursyid, selalu ingatkan kita tentang apa? Tentang kematian. Kita muda lagi. Hari ni orang kata berapa banyak orang kata, oh tak apa, aku muda lagi. Tengok-tengok meninggal. Siti Sarah dengan saya umur sama. Siti Sarah tu umur rasanya dia 32, saya 33. Tak silap saya lah. Tak silap saya, dia tu naik, saya kenal dia dulu masa dia mula-mula menyanyi, umur dia tu sama dengan saya. Tu seingat saya lah kan. Siti Sarah tu. Dia dah meninggal, umur dia 32 ataupun 33. Kan? Saya masih ada lagi. Kan? Tapi siapa boleh janji dekat akhirat dia dia akan dekat kubur nanti umur dia berapa? Siapa boleh janji? Kan? Macam contoh arwah ayah saya. Ayah saya meninggal, almarhum ayah saya meninggal pada umur saya pada umur dia 40. Pada umur arwah ayah saya tu umur dia 40. Masa tu umur saya baru tingkatan 4. Baru umur saya tingkatan 4. Tingkatan 4 berapa tahun? 13, 15, 16 tahun. Maksudnya dia duduk dekat dunia umur dia 40 tahun. Dia duduk dekat dunia umur dia 40 tahun. Dia duduk dekat kubur umur dia berapa? Sekarang ni. Berapa tahun dah dia duduk kat dalam kubur? Siapa boleh jawab? Maknanya 33 tolak 16 kan? 33 tolak 16 berapa? 17. 17 17 tahun dia dekat dalam kubur. 40 tahun dia duduk dalam dekat atas dunia. 17 tahun dia duduk dalam kubur. Boleh jamin tak dia duduk dalam kubur tu 100 tahun lagi? Mana nak tahu? Mungkin kiamat tu namanya akhirat tadi tu, hari kiamat tu 100 tahun lagi, siapa boleh jamin? Kan? Tak siapa boleh jamin, betul tak? Sama juga macam kita. Siapa boleh jamin kehidupan kita boleh sampai umur 40? Boleh sampai umur 63? Boleh sampai umur 96 macam Tun Mahathir? Betul tak? Tak siapa boleh jamin. Sekarang ni kita rasa macam kehidupan kat dunia ni Allah. Kan? Macam lama sangat. Sedangkan kita macam saya cakap tadi, kita ada lagi 3 lagi perhentian. Alam barzah. Kan? Alam barzah. Lepas tu kita ada namanya alam mahsyar. Lepas tu kita namanya ada alam akhirat. Okey.
Nampak saya punya video ni saya punya apa nama buku ni Nampak Ustaz. nampak Nampak. sebab tu saya suruh antum pakai apa nama email MOE tu pasal apa nama tak ganggu saya nak bentang. Okey cukup. Jadi kita tengok seterusnya. Jadi disebut bayin farku baina abirin sabi gharibun dengan abirin sabilin. Gharibun qad yakunu fi qaryah. Kadang-kadang qad yakunu kadang-kadang yaskunu fi qaryah. Duduk dekat dalam Korea. Gharib tu, orang asing tu kadang-kadang dia boleh duduk kat Korea tu. Adapun abirin sabin la yukima fi tariq. Dia tak duduk dekat sepanjang jalan dia. Dia tak duduk sepanjang perjalanan dia. Dia hanya lalu je. Macam aren-aren. Kalau berhenti pun berhenti sekejap. Dia tak namanya duduk kat situ. Kan beza kan? Mukim dengan ni. Mukim dengan duduk kan. Okey Seterusnya. Bain maksud qaulu Ibnu Umar, "Idza amsaita fala tantaziri sabaha." Tengok La ni, lam ni lam nafi, tapi ra ni ada baris pula. Kan salah betul tak? Kalau ikutkan salah tak? Kan? La nafi sepatutnya jazam lah betul tak? Tapi kenapa? Lam nafi ataupun lam nahi sepatutnya jazam lah. Ni kat sini sepatutnya jazam. Fala tantazir lah sepatutnya betul tak? Betul ke tak? Betul. Tapi kenapa Nabi sebut baris ada hidupkan baris kat sini? Pasal apa? Ada alif lam. Lisikol kerana berat. Jadi orang Arab bila berat dia tak boleh baca. Dia tak boleh sebut. Jadi bila dia tak boleh sebut apa yang berlaku, dia hidupkan baris yang asal dekat perkataan sebelumnya. Macam tu lah. Sebab tu dia baca fala tantaziri. Fala tantaziri sabaha. Idza taqa sakinaini. Apabila bertemu dua sakin, maka dihidupkan sakin yang pertama. Okey Jadi dia sebut sirrun daiman, dia kata kan. Masuk daripada kata Ibnu Umar, dia kata apa? Sirrun daiman wala taqsura wala taqsor fi siyari sa. Sentiasalah berjalan, sirrun daiman, sentiasalah berjalan, wala taqtasir, janganlah terhenti. Janganlah terhenti. Janganlah terpotong, janganlah terhenti. Fi siyari pada perjalanan sa'ah, walaupun sebentar. Itu maksud dia. Fa innaka, sesungguhnya engkau, in qasarat fihi, jika kau terhenti padanya, la qata'ta, nescaya engkau akan terputus. La qata'ta sepatutnya tu. La qata'ta betul. La tuqti'at. Baca dia la tuqti'at. Nescaya terpotonglah. An maksudin. Daripada maksud. Wahalakat dan binasa. Fi mufawazin tariqin. Pada kejayaan jalan. Maksudnya apa? Bila kita berjalan tu, jangan berhenti. Jangan berhenti. Supaya macam stamp lah. Saya ambil stamp kan. Dah elok-elok ambil stamp. Lepas tu nak berhenti. Berhentinya ambil apa? Ambil benda yang sama. Ambil benda yang sama yang ada kena-mengena dengan stamp. Tapi tak nak ambil stamp pasal apa? Pasal tak glamour. Contoh kan. Ustazah garang. Contoh macam tu. Bila kita berhenti. Bila kita berhenti daripada buat, kita tak dapat sebab tu saya pegang nak buat apa-apa pun kita kena jangan berhenti kan. Move forward, kata kartun kan. Ada cerita kartun, saya suka tengok cerita kartun tu. Dia banyaklah pengajaran saya dapat daripada cerita tu kan. Cerita kartun tu disebut dia punya motto move forward.
bergerak ke hadapan. Kalau saya duk ikut training, dia sebut apa? Dia selalu sebut apabila engkau berhenti membuat, kau akan berhenti mendapat. Apabila kau berhenti membuat, maka kau berhenti mendapat. Apa yang kita dah buat sekarang ni, teruskan. Penat ke, susah ke, teruskan. Kan? Jangan berhenti. Bila kita berhenti, kita takkan dapat. Elok je nak dapat, dah nak sampai dah. Tapi kita berhenti kat tengah jalan. Pap. Apa yang berlaku? Kita akan berhenti mendapat. Okay. Itu sikit lah. Sikit. Faham kot saya cakap saya cakap dalam bahasa saya tu, saya syarah dalam bahasa saya tu. Ni kalau ni baca selalu akan dapatlah apa maksud dia. Nanti kita akan baca lagi insya-Allah. Okey, lepas tu dia sebut ma hadafu, apakah tujuan? Apakah matlamat? Fi nasihat, pada nasihat Ibnu Umar. Ibnu Umar ala adamu intizar. Ala adami, atas tidak menunggu-nunggu as-sabah, waktu siang, atau masain, ataupun waktu malam. Ada dua jawapan. Dia kata yang ni tujuan dia ialah pertama ni ulama jawab ni anahu la yasilul ma'ad, tidak sampai tempat kembali bi ghairi zadin, tanpa ada zadin, tambahan. Maksudnya apa? Kalau kita nak sampai kepada tempat yang terakhir, destinasinya kita yang terakhir tu, mesti ada langkah. Terus jalan. Kalau kita berhenti, apa yang berlaku? Kat situ lah. Itu maksudnya. Takkan sampai tempat kembali kita tanpa ada pertambahan apa? Usaha. Pertambahan apa? Pertambahan langkah. Semua tu lah. Mesti ada usaha dan ikhtiar tu. Usaha dan ikhtiar kita nak sampai pada Allah tu macam mana? Malam tadi saya dah sebut dah kan. Malam tadi saya dah sebut berkaitan dengan usaha dan ikhtiar tu. Kita kena macam mana kita nak jadikan diri kita tu sampai pada Allah Ta'ala. Kena ada usaha. Kan? Waktu-waktu ni kita boleh waktu sekarang ni dah boleh buka masjid, buka surau. Pergi sembahyang masjid surau. Kan? Boleh tak boleh sedekah RM1, sedekah RM10, masuk kat dalam tabung. Buat. Maknanya boleh. Jangan tinggal. Pasal apa? Tempat kembali kita tu kekal. Kekal ada. Pasal apa? Allah janji macam tu. Soalannya kita apa usaha kita sekarang? Kalau kita berhenti, kita tak dapatlah apa-apa. Kan? Saya tak ajarlah antum cari pahala tu. Tapi kita buat je lebih daripada tu. Kita sedekah, kita puasa, kita solat, kita berjemaah. Untuk apa? Untuk dapat redha Allah Ta'ala. Okay. Alla yandima, supaya tidak tidak menyesal. Min adami, daripada tiada. Intihazul fursah. Ketiadaan intihazul fursah. Intihaz apa? Intihaz? Apa maksud intihaz? Ikram, ada apa maksud intihaz kat situ? Tak ada tulis Ustaz. Tak ada tulis. Merebut Ustaz. Berebut ya, berebut. Okey. Untuk merebut, tidak merebut, akan menyesal daripada ketiadaan merebut. Intihaz, merebut. Al-fursah, tempoh lil amal, untuk beramal. Jadi kita tu lah, kita kena ingat lah tu. Ni tempoh nak beramal waktu ni lah. Dah masuk alam kubur, tak ada yang nak beramal lah. Banyaklah dalam Al-Quran apa sebut kan. Minta orang kubur minta dekat Allah, masuk duduk dekat nak bangkit sekejap je. Nak bangkit sekejap tu buat apa? Nak sedekah.
Nak bangkit sekejap tu nak buat apa? Pasal nak sedekah. Hak tu paling mudah lah. Nak solat apa semua tu dah tak cukup masa dah. Sedekah cepat. Sedekah tu lebih cepat. Okay, insyaAllah. Lepas tu Isyrah Qaulu Ibn Umar. Syarahkan kata-kata Sayyidina Umar, Ibn Umar tentang apa? Tentang wa khuz min sihhatika limardika. Dan gunakanlah daripada tempoh sihat engkau sebelum tempoh sakit engkau. Apakah maksud dia? Okey, dia ada dua syarah kat situ siruka. Jalanlah dengan perjalanan engkau. Al-mu'tadil dengan berpada-pada, dengan bersederhana. Al-mu'tadil bersederhana, berpada-pada. Fi halin sihatika, pada keadaan kau sedang sihat. Fi halin sihatika, padahal kau sedang sihat. Bal bahkan la tafna'u bihi. Bahkan janganlah kamu memaksa-maksa dengannya. La taqna'u, janganlah kamu memaksa-maksa dengannya. Wazadda, dan tambahlah. Wazid, dan tambahlah. Alaihi, daripadanya, biqadarin quwwatika, dengan kadar kekuatan engkau. Madamat, selagi mana fika, pada engkau, quwwatun, kekuatan. Litakuna, supaya aziyadata qaiman, pertambahan itu semakin meningkat. Aziyadatu qaiman, pertambahan itu semakin meningkat. Maqamun, kepada satu peringkat. Maqamun, kepada satu peringkat. Ma yafutu, yang mana selagi mana tak luput halun marada, hal keadaan sakit. Maksudnya selagi mana kita sihat, kalau boleh tambah. Maksudnya macam tu. Jangan tunggu dah sakit baru nak tambah. Yelah, memanglah doa orang yang sakit kan mustajab. Kan? Takkan nak tunggu sakit baru nak takkan nak tunggu nak sakit baru nak ibadah. Waktu tu kena makan ubat, dah tertidur. Kan? Kena cucuk sana cucuk sini, dah tak larat. Macam mana nak sembahyang? Kan? Macam mana nak ibadah? So bila waktu sihat ni lah ibadah. Bila waktu muda ni lah ibadah. Kan? Jangan kita tinggal. Jangan tertipu dengan umur muda. Jangan tertipu dengan kesihatan. Ada masa boleh sembahyang, boleh amal. Okey. Itu syarah yang pertama. Khuz min sihatika li mardika. Lepas tu syarah pula kedua. Wa min hayatika li mautika. La yaq'uda. Janganlah kamu duduk. Fi paradin. Pada waktu sakit engkau. Anisairi, daripada perjalanan. Kullu qu'udin, setiap orang-orang yang duduk. Bahkan amkanuka, apa yang kau boleh. Apa yang kau boleh. Minhu, daripadanya, nya sakit. Fajtahada, maka bersungguh-sungguhlah. Hatta, sehingga. Tantaha, berakhir. Tantaha ataupun tantahi, sehingga berakhir. Ila, kepada. Liqa'illah, bertemu Allah Ta'ala, dalam kurungan mati. Liqa'illah, bertemu Allah Ta'ala dalam kurungan mati. Wa ma indahu, dan apa-apa di sisinya, sakit tadi tu, minar rasyad, daripada petunjuk. Wal falah, dan kejayaan. Wal ihsirat, dan jalan lurus. Jadi itulah. Dah sakit pun janganlah putus asa daripada rahmat Allah. Jangan tak semayang. Ni bila waktu dah sedar tak semayang. Pula. Dah sakit sihat pun tak semayang.
Waktu sihat pun tak semayang, tak buat amal. Dah sakit nak lagilah tak semayang, tak amal. So macam mana? Macam mana kita ni? So kita lah kena buat keputusan. Kita kena bertindak. Kita kena bertindak dalam kehidupan kita. Jangan tangguh-tangguhkan beramal. Kan? Memang kita ni, ulama ajar kita supaya kita ni bukanlah buat amalan sebab nak syurga ataupun pahala. Tapi ulama ajak kita minta lebih daripada tu. Harapkan lebih daripada tu. Buat lebih daripada tu. Apa dia? Harapkan rahmat, redha dan kasih sayang Allah. Buat tu sebab nak redha dan kasih sayang Allah. Dan yang terakhir sekali, kita sampai kepada penghujung. Bayin isnaini ma yurshidu ilai hadzal hadis. Okey, disebut al-hasu ala zuhudi. Gesaan pada zuhud di dunia. Wa isarun, dan mengambil bahagian ma indallah, apa yang ada di sisi Allah fil akhirah, di akhirat. Ightanim sihah, ambil peluang ataupun hargai kesihatan qabla maradin, sebelum sakit. Wal hayatu qabla al-mauti, dan hidup sebelum mati. Al-haddi ala killati, al-haddi ala killati muhalatatin qalaik. Al-haddi, menahan diri. Al-haddi, menahan diri ala killatin, atas bersikit-sikit. Mukhalatatin, bercampur. Mukhalatatin, bercampur. Al-khalaik, dengan makhluk, dengan manusia. Wala waqata'ul alaik, dan memutuskan al-alaik, hubungan-hubungan. Allati tashghulu, yang menyibukkan anil khaliq, daripada Allah. Maksudnya apa? Kurang-kurangkanlah. Kalau kita banyak larang dengan kawan-kawan kita tu, bawa kurang-kurangkan. Bukan tak boleh dengan kawan-kawan tu, tapi kurang-kurangkan. Ingat dalam itu yang dimaksudkan dalam hadis. Maksudnya kita ni bukanlah maksud tak boleh berkawan dah, tapi kurang-kurang kan. Kalau kawan tu sendiri membawa kita pada lara, kan. Kalau kawan membawa pada lara, tinggal. Kita kena pilih circle kita macam mana, kan. Kalau lara, kita tiba-tiba Allah angkat tarik nyawa kita, yang masa tengah lara, kawan pun tak boleh tolong, kan. Kawan pun tak boleh tolong. Orang kata apa bahasanya, kawan lara ramai, kawan nak bersedih tu kurang, kan. Siapa nak bersedih dekat kita dalam kubur nanti, dekat mahsyar nanti? Tak ada. Semua nafsi. Okey. Saya cukup sampai situ. Ada soalan?